Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala kerana dapat kita berkumpul dalam kelas ini dan juga meneruskan kelas pengajian kita. Kita berhenti sepanjang Ramadan baru ni dan saya ambil peluang lah, walaupun dah separuh bulan dah pun kan, kena katalah juga kan, taqwallah minkum salil amal. Semoga terima daripada saya tuan-tuan sekalian segala amal soleh yang kita buat baru ni dan sebelum bulan Ramadan. Kullu amal tayyib, supaya tahu tentang kebaikan. Kullu antum bil khair, supaya tahu tentang keelokan. Taqwallah minkum salil amal, dan supaya minal ainul faizin, supaya kita semoga kita jadi golongan orang-orang yang kembali kepada Allah Taala dan berjaya pada akhirat dengan syurga Allah. Okey, supaya itu yang kita patut buat. Ramadan habis, patutnya kita keluar bulan Ramadan raya tu kena saling doa mendoakan. Taqwallah minkum. Actually itu sepatutnya. Tapi banyak orang duduk rumah tengok filem. Kan? Kubur masalah juga. Taqwallah minkum dengan kubur apa? Okey, pasal kita actually kita nak kalau boleh amalan kita sepanjang Ramadan tu diberikan Allah Taala penerimaan. Itu asas dia. Jadi kita banyak kita berjumpa orang, banyak orang mendoakan kita dan kita mendoakan orang lain, memberikan kesan untuk kita punya amalan diterima. Itu asas dia. Baik. InsyaAllah kita start masuk hari ini. Kita habis alhamdulillah pada kali terakhir kita jumpa dahulu, kita dah ambil habis berkenaan dengan tajuk kita berjenayat jenayat. Ini kita dah bincangkan berkenaan dengan hukum jenayat ni, sama ada dengan apa, dengan kematian atau kecederaan. Dua kita bincangkan, dan memang kita kata dalam Islam ni hak ini dijalankan, tidak siapa boleh kata tidak. Akan sampai kiamat dia akan berjalan. Dan setiap manusia yang ada hak, walaupun dia bukan anak raja sekalipun, segala apa ada pada tubuh badan dia sebagainya, darah dia adalah haram, harta dia haram, maruah dia juga adalah haram. So kita bincangkan sebenarnya actually itulah asas yang kita bincangkan dalam Kitabul Hudud ni atau Kitabul Janayat ni. Dia sebenarnya berkaitan dengan tajuk masalah jenayah terhadap manusia yang lain, sama ada harta dia, nyawa dia atau maruah dia. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk pada bahagian baru, itu Kitabul Hudud. Kitabul Hudud. Kitabul Hudud sebenarnya perkataan hudud perkataan hudud ni daripada perkataan hadda. Dia actually hudud dia plural, singular dia haddun, satu, yang bererti batasan atau sempadan. Batasan atau sempadan, itu asal pengertian dia. Dan dalam Al-Quranul Karim perkataan hudud ini diulang-ulang. Namun begitu mungkin dari segi penggunaan dia tak sama dengan apa yang kita faham. Sebab dalam Al-Quranul Karim perkataan hudud itu dilafazkan atau apa ni kan, disebut kepada tajuk-tajuk contoh macam batasan apa ketika haram membuat hubungan dengan isteri pada siang hari Ramadan. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Okey. Kemudian dalam ayat 229 surah Al-Baqarah berkenaan dengan tajuk cerai. Cerai itu 2 kali je, tak boleh 3 kali. Lepas tu rujuk lagi dan akhir ayat berkenaan 229 tu Allah kata tilka hududullah. Itu hudud Allah Taala. Okey. Ayat 230 tajuk cerai juga. Dan tajuk ayat surah An-Nisa ayat 13 bila cerita berkenaan dengan faraid pun Allah Taala kata tilka hududullah. Tilka hududullah ayat ke-13 surah An-Nisa. Kemudian 14 pun sama juga Allah Taala sebut. Dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-4 berkenaan dengan tajuk zihar. Kemudian surah At-Talaq, pun Allah Ta'ala sebut terangkan berkenaan dengan masalah perceraian punya hukum. So kalau kita balik dalam Al-Quran Karim, perkataan hudud itu dia tidak khas kepada masalah jenayah. Yang kita bincang itu jenayah tu kan, kita berjenayat, kita bincang itu bila perlakuan atau berlaku pencederaan atau pembunuhan daripada satu pihak kepada pihak yang lain, itu sebenarnya dah ikutkan masuk hudud juga. Tapi dalam begitu para ulama dah macam asingkan sikit. Yang tu kita berjenayat,
Ini tentang hudud ni ada batasan mana yang mana Allah Taala letakkan bentuk hukuman ataupun kadar hukuman tu Allah Taala yang letakkan, maka dikatakan hudud. Walaupun originally perkataan hudud ni tadi tidak diaplikasikan hanya kepada masalah hukum-hukum ataupun hukuman-hukuman yang patut dikenakan kepada sesiapa yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Dia kena kepada semua benda. Apa saja Allah Taala haramkan, apa saja Allah Taala sekat, hatta berkenaan dengan muamalah kekeluargaan dan sebagainya, juga termasuk hudud Allah Taala. Hudud ni, perkataan hudud, dia bukan hanya kena bab potong tangan je. Faham Ni orang salah faham. Hudud ni sebat orang berzina, potong tangan. Salah. Everything about perceraian, masalah nafkah, masalah faraid itu sendiri dilafazkan dalam Quran Karim dengan tilka hududullah. Tilka hududullah. Itu hudud Allah. Itu batasan-batasan Allah. Had. Batasan Allah. Sekatan Allah Taala. Mana jangan over, jangan langgar. Itu Allah Taala kita kata perkara yang memang lain jatuh ni. Lain jatuh. Okey. Jadi memang tak lepas. Okey. Jadi secara tak langsung memang kita kata diorang tak nak atau tidak, lafaz hudud tadi macam tu. Tapi telah digunakan pengertian hudud ni tadi bila mana dalam hadis Nabi SAW, bila datang kisah berkenaan dengan wanita yang mencuri tu, yang dalam bila Nabi marah kepada Usamah bin Zaid. Sekejap ya dah aja. Laukana Fatim binti Muhammad. Dia isi lafaz dia ada lain. Nak kotak tu. Okey, dia contoh macam dalam hadis Bukhari ni Dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan, bahawa Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah, merunsingkan mereka ni tentang atau ambil berat perhatian mereka terhadap urusan seorang wanita makhzumiyah dari kabilah Makhzum, Bani Makhzum, allati saraqat, yang mencuri. Wanita ni mencuri. Faqalu wa man yukallim fiha Rasulullah, siapa nak bercakap tentang dia di kepada Rasulullah? Diorang tahu Rasulullah akan marah. Tapi diorang kata siapa nak cakap dengan Rasulullah supaya jangan perempuan ni dipotong tangan. Pasal wanita Makhzum ni bangsawan lah. Kalau dia kata macam tu, anak raja kita mencuri kan, macam nak potong tangan ke tidak? Kan anak sultan ke kan, curi duit ke dan sebagainya, boleh tak potong tangan dia? So, jadi dalam tajuk ni memang di sisi masyarakat Arab dahulu, walaupun dia tak ada raja, tetapi bangsawan atau golongan yang mulia di kalangan mereka ni terkenal. Actually lebih rapat, lebih dekat golongan berkenaan dengan apa, Ismail punya keturunan ke, ataupun mungkin pahlawan zaman dahulu ke dan sebagainya. Diorang lagi hormat ke kabilah tersebut. Jadi kabilah Makhzum ni antara yang dihormati, dimuliakan. Kabilah Walid bin Mughirah. Kabilah dia lah. Kabilah dia. Jadi memang orang hormat sangat. Tapi sekarang wanita daripada kabilah tersebut telah pun ditangkap mencuri. Dari kita mencuri dan akan dihukum. So dia kata siapa nak cakap kepada Rasulullah SAW? Fiha Rasulullah SAW. Faqalu, lalu mereka berkata, ada yang cakap, wa man yajtari'u alaihi, dan siapakah yang mampu ataupun berani ke atas benda ni, nak bercakap ni, illa Usamah bin Zaid, melainkan Usamah bin Zaid. Jadi siapa kecuali Usamah bin Zaid je. Okey, hibbu Rasulillah, tak kan? Sebab apa? Sebab ni orang kesayangan Rasulullah. So, dia ni adalah anak hasil perkahwinan di antara Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman yang dibeli Rasulullah, dan Zaid bin Harithah yang menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Jadi kita hasil perkahwinan mereka dapat anak Usamah bin Zaid. So, jadi memang Rasulullah sayang dia. Yang kata sayang tak sayang Rasulullah SAW pada dia, Rasulullah letakkan dia bila jadi ketua tentera tu ke depan sekali. Jadi okay, dalam Islam sebenarnya bila kita syurga itu benar, anak kita tak belakang. Bila nak infak harta kan, kita letak ke depan dahulu. So kalau kita syurga Allah Ta'ala depan tu, kita letak anak kita dulu. Kita letak orang kita tak letak orang yang kita tak suka depan tu. Kita letak pada orang yang kita suka.
Orang yang kita sayang. So, jadi Usama bin Zaid terkenal Rasul sayang dia. Okey. Fakallamahu Usamatu. Lalu berkata kepada dia Usama bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Usama bercakap, minta sebut kepada Rasulullah berkenaan apa yang orang Quraisy minta dan golongan orang-orang Islam cakap dan sebagainya. Lalu faqala Rasulullah sallallahu bersabda, atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah engkau memberikan syafaat? Engkau minta syafaat pada satu batasan daripada batasan-batasan Allah, hudud-hudud Allah. Ini soalan Nabi question dia. Thumma qama. Kemudian baginda SAW bersabda, bangun dan berkhutbah. Qama faqtataba. Lalu baginda berucap. Thumma qala. Kemudian baginda bersabda, innama ahlakal ladina min qablikum. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Annahum, sungguhnya mereka kanu dahulu idza saraqa fihimus syarifu, bila mencuri di tengah dalam kalangan mereka ni orang yang mulia, tarakuhu, mereka biarkan orang berkenaan. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu, bila mencuri di tengah kalangan mereka ni orang yang lemah, aqamu alaihi al-hadda, aqamu alaihi al-hada, mereka tegakkan ke atas dia ni, laksana ke atas dia ni had. Nabi berkata, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, kalau Fatimah ibnata Muhammad, binti Muhammad, Fatimah anak perempuan Muhammad, saraqat, mencuri, la qata'tu yadaha, pasti aku potong tangan dia sendiri. Jadi Nabi tunjukkan benda ni tak ada siapa. Bahkan Nabi sendiri melaksanakan benda-benda ni kerana arahan Allah Ta'ala. Di pasal Islam ni kita bukan penghukum untuk menghukum orang. Sebab penghukum sebenar adalah Allah. Mungkin kita tak suka orang, tapi Allah Ta'ala boleh mengampunkan dia. Mungkin kita sayang orang, tetapi Allah Ta'ala akan hukum dia. Itu tak ada siapa boleh nafikan. Dan sebab itu kita tak ada siapa ada hak untuk menghukum sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala letakkan hukuman tadi. Pelaksanaan hukum tadi Nabi buat bukan kerana Nabi suka nak potong tangan orang, nak sebat orang berzina. Tak ada kerja. Banyak kerja lain lagi, kan? Tapi dari segi asasnya di sini timbul tajuk kerana perintah Allah Ta'ala. Dan bila Allah Ta'ala perintahkan, untuk batalkan pun tak ada, kecuali Allah Ta'ala saja. No such thing boleh sekat perkara tersebut kecuali Allah Ta'ala saja. Dan sebab itu tak ada boleh jatuhkan, gugurkan hukuman tadi lepas tersabit hukum dan lepas nyata, sama ada dengan saksi atau bukti. Ini kita saksi atau pengakuan, dua benda tu saja. Saksi kalau dikata dalam had ni 4 orang, ataupun pengakuan orang tu sendiri, then only akan terlaksana. Jika kurang syarat berkenaan, orang tu tak mengaku, saksi tidak ada, cap jari ada, kita akan hukum orang tu tadi, tapi dengan qarinah, tidak dengan had. Kita akan guna macam katakanlah patut kena sebat kerana berzina, maka takkan kita sebat dia 100 rotan. Kita boleh sabit hukuman. Sebab apa? Air mani dia ada, cap jari dia ada, baju tak pakai dan sebagainya. Semua qarinah cukup dah. Tetapi tak ada perbuatan pelaksanaan tadi. Dan tak boleh. Tak boleh timbul. Memang kita tahu benda tu terus gugur, tidak boleh dilaksanakan. Tapi yang akan terlaksana adalah apa? Ta'zir. Mana mahkamah akan tengok apakah yang paling layak untuk orang sebut dan laksanakan. Ada kes-kes yang orang denda 1,000, 3,000 tu. Itu dinamakan takzir. Tapi sebenarnya kadang-kadang kau nampak buat pun tak boleh buat apa. Pasal kawan saya dia cerita dahulu. Ni kawan dia cerita lah, kawan dia ikut pencegah maksiat. Badar. Pergi ke dah, dia tak faham. Tapi ini bukan setakat cerita, kata nampak, dengar cerita bunyi orang buat. Tak. Dia kejut pakcik tu. Udah pakcik udah tu. Faham tak? Dia tepuk belakang orang tu. Ni kawan saya cerita, dia kata pakcik udah tu. Dia tak nak lepaskan. Tak tahulah, wallahualam. Ni dah gila sangat, takkan dia tak ada malu dah langsung. Ke time itu tak ada dah takzir. Gila apa kan? Kau dah kejut macam tu, udah tu pakcik kan? Udah tu. Tahu benda cerita. Tu actually kalau kita pasal kita kat Malaysia ni, hatta macam dalam enactment negeri ada, tapi pelaksanaan kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab tidak dilatih. Macam polis tak dilatih, ataupun pegawai penjara tak dilatih. Macam kes yang dahulu bila kes minum arak tu, kan perempuan tu kan, apa benda tak nama dia actually dia punya macam saya kata, dia punya peguam pandai. Saya kata peguam dia bijak. Nak kena hukuman dah ni, satu dunia kecoh tajuk dia. Tapi sampai dekat nak pelaksanaan, pegawai penjara kata kami tak dilatih untuk sebat cara Islam. Dan tak boleh buat lah. Walaupun dalam enactment tu dah tertulis. Kalau kita buka enactment kerajaan negeri kan, Jabatan Agama Islam dan sebagainya, Majlis Agama Islam Negeri dan sebagainya, semua enactment undang-undang Islam negeri actually ada tulis benda tersebut. Tapi nak laksanakan tadi, kita ada masalah sikit.
ustaz dilatih. Ya, dan latih macam mana tak pernah sampai. Ustaz mengajar pun tak sampai Kitabul Hudud. Kan? Taharah ustaz mati. Taharah anak murid lari. Taharah tu ustaz kahwin baru. Kan? Semua sekali. Jadi sekali tak ada. Jadi sekali kitab munakahat pun tak sampai kadang. Bila kita bincangkan itu kan berkenaan dengan tajuk pernikahan dan sebagainya, orang kata, ish, tak tahu pun benda macam ni. Tak, kena cakap macam mana, kan? Time-time pergi kursus nikah, ustaz buat lawak. Bukan dia ajar sangat pun, dia buat lawak. Rasa elastik daripada atas kan. Di dewan macam tu kan, elastik kepala ustaz tu. Tak ada kerja lain. Patutnya ajarkan hak wanita, hak suami, hak isteri tadi. Sampaikan banyak orang tak tahu. Kita alhamdulillah kita sampai pada Kitabul Hudud ni, kita sampai peringkat dia. So jadi memang kita kata Nabi lafazkan macam tu. So penggunaan lafaz Nabi ni menyebabkan para ulama merangkumkan, potong tangan tadi kan. Kan dia kata atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah engkau, Nabi kata pada dia, engkau nak beri syafaat pada satu batasan di batasan-batasan Allah. So lafaz ini digunakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan actually dalam hadis yang lain yang datang berkenaan dengan tajuk yang sama bila contoh macam dalam tajuk ni kita kata macam kenapa pelaksanaan hudud ni penting. Okey, dalam hadis Bukhari Muslim lafaz berkenaan tajuk ni Rasulullah SAW menyatakan lafaz ni hafal tak macam ni sekejap. Istahamu ni lafaz dia. Dalam lafaz berkenaan dalam Bukhari hadis nombor 2493. Okey. Dia kata daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW daripada Nabi SAW qala baginda bersabda masalul qaimi ala hududillah. Masal perumpamaan al-qaim orang yang melaksanakan menegakkan ke ala hududillah, ke atas hudud Allah Ta'ala, wal waqi'i fiha, dan orang yang kena pada batasan-batasan Allah Ta'ala tadi, yang melaksanakan hukuman dan yang kena hukuman ikut had Allah Ta'ala letakkan. Allah Ta'ala kata Nabi kata kamathali qaumin istahamu ala safinatin, ia seumpama satu kaum yang membuang undi untuk naik ke atas sebuah kapal. Ni kenapa tajuk ni hadis ini terangkan. Dia kata orang yang melaksanakan hukum, orang yang kena hukum tu seperti satu kaum buang undi nak naik atas satu kapal. Satu kapal nak naik kapal tadi, buang undi. Fa asaba ba'duhum a'laha, lalu telah menimpa, dapatlah berjaya dapat satu kumpulan tadi duduk kat bahagian atas kapal. Wa ba'duhum asfalaha, dan sebahagian mereka ni tinggal dekat bawah kapal. Jadi kapal berlayarlah. Fa kana alladhi fi asfaliha, adapun orang-orang, maka adalah orang-orang yang duduk bawah kapal, bahagian bawah kapal tadi, yang bukan memerintah tapi dia duduk kapal. Jadi dia duduk atas, yang ni ke atas ni idza staqau minal ma', bila dia orang dahaga nak minum air, marru ala man fawqahum, dia minta pada orang atas, kami dahaga, orang atas bagi air. Jadi orang yang bawah ni tadi, yang sama-sama kita ni kan, okey, dia kata faqalu, lalu berkatalah mereka, orang yang duduk bawah ni, law anna kharaqna fi nasibina hadha kharqa, dia kata kalau kita tebuk kat tempat kita satu lubang, walam nu'dhi man fawqana, tak payahlah kita kacau dah orang kat atas kita. Tak payahlah kita kacau orang kat atas kita. Jadi Nabi kata wa in yatrukuhum, jika mereka tinggalkan orang-orang ni buat kerja tebuk lubang, yang kita sama-sama kita ada nampak ni, biarkan dia tebuk lubang. Wa ma aradun, apa yang mereka nak buat, halaku jami'a, binasa semua sekali. Yang duduk atas kapal, yang tebuk lubang, yang tak tebuk lubang pun kena juga. Kita tebuk lubang tapi kita nampak orang tebuk lubang, kita kena juga. Wa in akhadhu ala aydihim, jika mereka tahan tangan mereka, tahan tangan orang yang buat benda-benda ni tadi, najau wa najau jami'a, mereka berjaya semua sekali. Jadi dalam hadis ni juga memberikan gambaran, dan hadis ni tambahan daripada perspektif tajuk hudud, lafaz hudud tu dia berikan gambaran bahawa siapa-siapa bermaksiat dan satu kampung, satu negeri, satu negara, kalau dia kata orang yang lain nampak, biarkan semua tenggelam. Dia bukannya membinasakan diri dia seorang, siapa keliling dia pun akan dibinasakan. Bila dia murkai Allah Ta'ala, dia kena kemurkaan Allah Ta'ala, orang keliling dia pun kena juga. Semua sekali, tak ada siapa tinggal. Kalau kita nampak, kita tanggung dosa, kena tegur.
Kalau kita tak tegur, Ini masalah dia, tak ada kubu masing-masing. Dalam Islam macam sibuk apa pasal dia kubu masing-masing, tak ada. Dalam Islam kita kata pasal dalam hadis Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Bantulah saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Okey. Bagus. Bantu yang zalim dan yang dizalimi. Bantu yang buat zalim dan yang kena zalim. Bantu dua-dua sekali. Ke bantu seorang je? Bantu dua sekali. Para sahabat pun dia kata, cakap Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kami tahulah orang mazlum tu kami bantu. Fama balu zalim, orang zalim nak bantu je dah. Nabi kata, kamu sekat dia daripada kezaliman dia. Itulah bantuan kamu kepada dia. Stop him daripada terus operation dan sebagainya. Itulah cara kamu bantu dia. Tu kita kata dia kena salah pak jalan. Jadi bila orang tu buat maksiat sebenarnya kita sekat, bukan sebab kita dengki, kita tak boleh buat. dia pasal ada mazhab. Memang nama lah nama. Siapakah kamu nak hukum? Bukan masalah itu, sebab kita kata yang menghukumkan kita sekat dia, tapi kita adu kepada kerajaan dan sebagainya. Tu nampak orang nak panjat rumah jiran kita, takkan kita nak diam saja? Dan telefonlah, sama dengan maksiat yang lain. So ini maksiat yang sama ada maksiat tadi kepada harta orang lain, nyawa orang ataupun maruah orang dan sebagainya. Actually benda sama. Kalau kita nampak anak orang kan dipegang-pegang di orang lelaki dan sebagainya tepi jalan, kita kena tegur lah, jangan kita tengok aja. Pasal apa kalau anak kita kena pegangnya tu, macam mana? Pasal tu maruah saudara kita se-Islam. Faham tak? Jadi benda tu kena sekat, tak boleh kita biarkan. So, sebab itu kita kata sama ada kita cakap, dia tak dengar, dan adukanlah. Adukan kepada Jabatan Agama Islam sebagainya untuk ambil tindakan. Untuk kita sendiri tidak. Dulu boleh, tapi sekarang ada sikit problem. Cakap je. Cakap banyak kita Dulu kalau tengoknya ni nampak adik kau kat sini boleh. tak boleh, cakap je. Benda masalah sampaikan. Tajuk itu dia kata tajuk tu lain. Saya kata saya macam budak lelaki kan. Dia duduk tepi jalan, lepas tu dia nampak budak perempuan. Wait. Saya kata dengan dia, tu kalau adik engkau kena menyentuh dengan orang macam mana? Tak bercakap. Dia diam balik. Dia diam, kalau dilawan pukul. Itu tajuk dia. Tak boleh. Pasal tu sebab kenapa kita kata asas dalam Islam ni, hudud itu, batasan, haram dan halal tadi. Perkara yang haram tadi adalah benda yang akan menenggelamkan masyarakat. Yang kadang-kadang kita kata benda tu nampak macam pening kepala. Kenapa musibah datang dan sebagainya? Kadang-kadang ada kemungkaran yang kita tak tegur. Ada benda tak ditegur, kemungkaran tadi. Benda tu menyebabkan pasal kezaliman seseorang itu tadi akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dan kemurkaan Allah Ta'ala kepada dia akan meliputi siapa saja di sekeliling dia. Bukan hanya dia seorang. Ni Indonesia ni kena jaga. Sebab kita kata tak boleh kita biarkan. So macam balik pada asal tadi, perkataan hudud itu originally dalam Quran Karim tidak hanya kepada masalah potong tangan, sebat wanita, sebat orang yang berzina dan sebagainya, atau seterusnya lah. Tapi bila di dalam hadis Nabi perjelaskan macam ni dengan lafaz hudud Allah Ta'ala, maka para ulama mengambil lafaz hudud tadi terpakai untuk apa saja hukuman yang Allah Ta'ala letakkan batasan dia, kadar dia, bentuk dia, maka itu dipakai hudud. Walaupun asalnya perkataan hudud tadi, jangan sentuh isteri pada siang hari Ramadan, hudud, tilka hududullah kan. Lepas Allah cerita berkenaan dengan masalah apa cerai 2 kali saja dan sebagainya, tilka hududullah. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan masalah faraid dalam surah An-Nisa, tilka hududullah. Jadi hudud dalam Quran Karim actually apa pun Allah Ta'ala letakkan batasan. Apa Allah Ta'ala bataskan dan jangan masuk campur, jangan masuk dalam disebut. Itu adalah hudud asal maksud perkataan. Tapi dah sekarang ni dah common digunakan hatta dalam kitab-kitab fiqh. Para ulama melafazkan perkataan hudud ini bagi hukuman-hukuman yang datang kadar dia, bentuk dan sebagainya daripada Rasulullah SAW, ataupun daripada Al-Quran Karim sendiri direct, berkenaan dengan cara untuk dilaksanakan hukuman kepada orang yang melaksanakan jenayah tadi. Itu je. Dan jadi ini kita mulakan baca Jadi dan pentingnya hudud tadi kerana dia dah menjamin untuk satu-satu masyarakat tadi terselamat dari kemurkaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala murka padukan pada dia je, semua akan kena. Tuhan katanya dalam Quran, wattaqu fitnatan, bimbanglah kamu akan bala bencana yang tidak akan menimpa orang zalim dengan kamu sahaja. Maksud dia boleh turun bala tadi, semua orang kena. Yang sebab itu kita menyekat benda tersebut atas dasar sayang, bukan marah. Itu sebab kenapa bila dapat pencuri petabung masjid, jangan pukul sampai mati. Tak boleh, haram. Haram. Kan? Bahkan pukul pun haram. Tangkap boleh lah. Tangkap boleh, pukul jangan.
Pasal untuk menyeksa dia dan sebagainya bukan kerja kita. Hatta polis pun dalam Islam kita kata tak halal untuk dipukul orang untuk mengaku. No such thing dalam Islam ni, pukul tumbuk sampai mengaku. Ugut je. Ugut. 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 Pun masalah juga. Pasal Islam tu bagi dia kata, bila kita sebut tentang pelaksanaan Islam ni, hukum hudud ni, bila kita bincang praktikal, lepas kita baca nanti, percayalah cakap orang kata payahnya nak buat. Dan actually bukan payah nak buat saja, payah nak sabit kesalahan. Kalau dapat memang jahat. Kalau dapat memang jahat sungguh maksud dia. Nak laksanakan tu payah, apa tahu? Nak dapatkan saksi 4 orang ataupun perakuan orang tu sendiri, ia adalah perkara yang payah. Orang semua takut. Itu kita kata. Yang kita kata sekarang ni benda asal dia. Benda tu tadi bila dilaksanakan dia akan mendatangkan kepada bangsa tersebut keamanan, ketenangan, kesejahteraan dan sebagainya. Pelik bila ada orang tu dia actually dia tak baca berkenaan dengan statistik jenayah di tanah Arab dan sebagainya, negara-negara Yaman sekalipun, apa yang kita termiskin, orang merompak tak ada, tiap-tiap hari merompak orang, tak ada. Senjata kat rumah. Senjata dalam rumah AK-47 tu ada. Paling kurang actually pasal dia orang dalam perlembagaan dia wajib ada. Itu ada hak. Tu kawan kita yang budak-budak Malaysia kan duduk sana, ada sewa rumah, lepas tu budak-budak Arab datang rumah, mana korang punya senapang? Dia tanya, apa saya budak senapang? Itu perlembagaan, mesti ada, dia kata. Itu beza dia. Jadi bagi dia orang benda tadi adalah benda yang kita panggil apa? Mesti ada. Tapi dia tak gunakan benda tersebut untuk ugut harta orang. Macam zaman Rasulullah semua ada pedang. Semua ada pedang. Pedang semua ada. Jadi senjata tu tersebar, tapi pelaksanaan penggunaan tidak. Tu dia ada beza, dia panggil haibah. Cuma masalah pembunuhan tu jadi timbul tajuk sikit macam sejak mereka ambil pinjaman IMF tahun 80-an, 85 kot. Dia ambil pinjaman, dahulunya hukum bunuh dibuat di halayak ramai. Siapa bunuh orang bunuh kecuali macam sekarang dibuat, tapi kes besar. Kes yang terlampau dahsyat sangat. Ada satu video. Orang tengok yang video tu? Tembak tu. Yang tembak tu. Tak tengok Tak. Ini laptop pun tak nak tengok. Laptop tak penting, nak tengok boleh tengok YouTube. Kejap ya. Saya pun tak ingat saya letak mana. Rasanya ada. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Sekejap. Seven Deadly Sin. Macam dah? Dia ada pistol kan. Yang sebat tu saya dah tunjukkan. Sekejap. Mana entah sebat. Mana entah. Sekejap. Saya tak ingat lah mana saya letak video tu. Nantilah saya tunjuk video tu kemudian lah. Tak ingat letak mana. Ada video tu. Okey, tapi kisah video tu budak yang kena tembak tu, yang ikut bunuh tu pasal dia actually dia budak yang dia rogol, liwat, dia bunuh budak yang dia campak di atas bangunan. 3 in 1. So jadi diorang kerajaan ketika tu diorang terpaksa ambil tindakan buatlah depan halayak ramai. Dia banyak kes-kes besar dia bukan buat halayak ramai. Tapi okey, lepas yang pinjam IMF tu, diorang terpaksa ikut arah IMF supaya jangan buat benda di halayak ramai. So bila tak dibuat halayak ramai tadi, nyawa jadi murah sikit. Orang tak takut nak bunuh orang. Dia actually benda tu ada main peranan. Masalah benda tu dibuat di khayat ramai atau tidak. Dia actually macam kes besar kan. Macam dulu, macam seorang guru saya, dia cerita pernah jadi kes ketika dia duduk kat Yaman. Dia daripada Syria, duduk Iraq 10 tahun, duduk Yaman. Ketika saya jumpa tu, dah 16 tahun dia tinggal di Yaman, tak nak balik Syria. So, jadi dia cerita lah, dia kata pernah sekali dia lihat macam mana ada kes pembunuhan berlaku. Orang muda ni sebelum nak dibunuh, dia suruh semayang dulu sebagainya. Kemudian bila ada pembunuhan, hakim minta pada keluarga kan, nak nyawa dia ke sebagainya. Ada orang mau campur ketika tu, tengah ramai tu, orang mau campur, jumpa dengan keluarga tadi. Engkau bebaskan budak ni, aku bayar engkau berapa saja kau nak. First kali ambil ni kereta ni, dia kunci kereta ni, kereta ni ambil. Tapi yang kelakarnya budak lelaki tu kata apa? Jangan dengar, jalankan. Kan, jalankan. Dia kata macam apa guru syekh saya kata, ketika budak tu datang ke pakai baju putih, jubah putih dan sebagainya kan, nampak dia tenang sangat.
Tapi dia minta untuk pada dilaksanakan. Itu cerita lah macam yang benda tu berlaku. Dan memang ketika zaman berkenaan, bila mana pelaksanaan hudud tadi berjalan, untuk bunuh ni kan, kisos ni berjalan, nyawa orang jadi mahal. Seseorang terbunuh, katakan di selatan Yaman, kecoh sampai sana. Kalau seorang terbunuh di sana, kecoh sampai ke selatan Yaman. Itu zaman ketika mana pelaksanaan itu dibuat di khayat ramai. Tapi bila benda tu dibuat dalam penjara, pembunuhan tadi kecuali kes besar yang orang dapat tahu kan, tak boleh sorok dah. Dan ketika tu menyebabkan ni. Dan bahkan ada separuh orang kaya dia campak anak dia keluar. Kan bawa lari anak keluar sebelum dia kena hukum. Hantar keluar, hantar overseas. Ada kisah ni benda betul, kisah benar. Mana orang buat macam tu. Even orang Malaysia pun ada buat macam tu. Ada kes yang tentang tajuk ni. Jadi secara tak langsung memang kita kata ketika pelaksanaan tu berjalan, memang kita kata mendatangkan kepada keamanan. Jadi dia kata sebut sini, dan dia kat sini disebut dan Kitabul Hudud ni dia terangkan zina, curi dan sebagainya lah, dia akan terangkan. Okey, start dengan zina, dia kata terang kat sini. Wazani ala darbain. Tapi terus masuk zina je ke? Cik tak best je budak. Kita jap. Kalau macam wayang tak boleh semua. Sekejap. Cik tak best je. Ya. Bukan. Dia bukan masalah tu. Masalah benda tu terus lompat ke sana tu masalah sikit. Tak makan wayang terus lompat je. Oh ya, betul. Ya. Ini masalah harta lah. Sekejap kita bernikah jauh ni. Huluk lagi lah. Ilah Allah syarikah lah. Okey, kita boleh duduk. Okey, sekejap. Ni tu ringkas sangat lah. Ringkas sangat. Okey, baik. Ambil dia kita lain lah. Ini kita ni actually ni sikit. Dia punya tu banyak sikit penjelasan dia. Baik. Dia kata bab awal fi ta'rif al-hudud. Pengenalan hudud, masyru'iyatiha, sahnya ataupun legit legit kalau ikut bahasa Melayu sebenarnya absah. Okey, mana maksud dia masyru'nya, disyariatkan ia. Hikmah daripadanya dan juga masalah-masalah lain. Okey, ta'rif hudud. Al-haddu lughatan al-man'u. Mana had daripada segi bahasa adalah sekat, halang. Wa hududullah, had Allah adalah maharimuhu. Perkara-perkara haram Allah Ta'ala, allati yang naha an irtikabiha, yang dia melarang daripada pelaksanaannya, wantihakiha dan juga pencabulannya. Perbuatan mencabul dan juga melanggar hudud ini ada benda Allah Ta'ala larang. Okey, qala Allah Ta'ala, bersama Allah Ta'ala dan Quran dan surah Al-Baqarah 187, Allah kata tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu hudud Allah, batasan Allah, sekatan Allah, fala taqrabuha, jangan kamu dekati ia. Macam saya kata, ayat ini sebenarnya tajuk tentang puasa. Tajuk puasa. Siang hari Ramadan, tak ada hubungan dengan isteri dan sebagainya. Jaga puasa tadi siang hari ni, malam tak apa. Itu adalah hudud Allah Ta'ala. Dan sumiyat bidzalika, dinamakan ia sedemikian li'annaha tamna'u min al-iqdami 'ala al-wuqu'i fiha. Dinamakan dia sedemikian kerana ia menyekat daripada mara seseorang itu untuk masuk atau terjatuh ke dalamnya. Dia adalah benda sekatan. So sekatan ni jangan jatuh. Kita dah disekat. So tahan diri. Dia ada batasan dia. Kalau tak ada sekatan, kita terjatuh, tergolek dan cerita ni dah ada sekatan. So jangan dekati pun. Jangan dekati pun perkara berkenaan. Dari sisi syarak, hudud ni adalah uqubatun muqaddaratun fi syar'i. Dia adalah hukuman yang ditentukan kadar dalam syarak. Tertentu mengikut syarak. Okey? Kerana apa? Li ajli haqqillah, kerana hak Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita bincang berkenaan masalah kisos, itu hak anak Adam. Bahkan seorang anak Adam tadi dia berhak untuk memaafkan orang tersebut tanpa dituntut darah. Contoh kalau kita dibunuh, kemudian kita kata tak apalah, kami tak nak ambil darah dia. Kami maafkan. Boleh, lepas. Tapi dalam yang ini, hudud ini, tak ada siapa ada hak untuk masuk campur, untuk hentikan atau kurangkan atau
kita panggil apa, maafkan kepada siapa saja. Walau agung sekalipun tak ada hak. Ni pasal benda ni timur tajuk. Tentang pasal apa kemaafan daripada raja dalam Inggeris, dalam tanah Melayu. Asalnya boleh. Untuk orang tu dah membunuh orang pun raja boleh ampunkan. Tapi dalam Islam tak ada. Kalau dia kata ikut raja punya ni, ya. Ikut Islam tak ada. Saya ingat ada panel pengkaji hudud datang daripada negeri Johor, pergi cek benda ni. Dia datang, dia kata tanya benda tersebut lah. Antara benda besar dia nak tanya adalah berkenaan masalah syafaat ataupun pengampunan. Boleh tak diampunkan dalam Islam ni? Pengampunan boleh tak? Dalam masalah darah, ya. Mana maksud darah tadi, orang-orang yang dicederakan oleh kita, kita cederakan orang, kita bunuh orang, memang kita ada hak, orang tu ada hak untuk maafkan kita. Tapi dalam masalah hudud ni, masalah sikit. Walaupun kita maaf sekalipun, kan sampai dah ke mahkamah, sampai dah ke kerajaan, nak maaf sekalipun takkan boleh maafkan. Halalkan pencurian pun takkan halal. Wajib laksana. Kalau tanpa sampai kepada dia, tajuk lain. Memang kita kata manusia ni mungkin ada buat dosa tanpa diketahuan pemerintah, tersorok, tersembunyi. Itu tajuk lain. Kita kata itu terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kata orang tersebut diketahui jenayah ini di sisi kerajaan, maka kena laksanakan. Dia kapal tadi kan, dia kena tahanlah tangan orang tu. Dia tak boleh biarkan. Apa yang kes selendang yang kena curi first, itu pasal apa? Sebelum bawa pada kerajaan. Nabi kata halla qabla ma ataitani bihi. Kenapa tidak sebelum kau bawa dia datang jumpa aku? Tapi dah sampai pada Rasulullah SAW, tak ada. Dia kata nak maaf sekali pun takkan lepas. Tak ada maaf. Pasal benda tu bukan hak kita, hak Allah. Allah Ta'ala kata kalau orang buat macam ni, kamu kena macam ni. Itu adalah hak dia, bukan hak kita. Sedangkan dalam masalah keampunan dan sebagainya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam tajuk berkenaan dengan tajuk dalam tajuk kisos kan. Allah Ta'ala nyatakan faman ufiya lahu min akhihi syai'un, pada siapa dimaafkan pada saudara pada suatu benda. So jadi maksudnya kalau dimaafkan, maksudnya Allah Ta'ala berikan syarat tadi, boleh dimaafkan oleh orang yang kita buat jenayah kepada dia. Tetapi berkenaan dengan tajuk kecurian, mencuri dan sebagainya, sampai pada mahkamah tak ada boleh dimaafkan. Before tak ada, bawa mahkamah sampai saja memang kena. Mana kadar hukuman tadi Allah Ta'ala yang tetapkan. Itu pendapat pertama. Wakilah dan dikatakan, yep, mahkamah dah tahu, kalau dia tarik balik dia punya okey, itu nanti kita sampai. Pasal bila dalam kisah berkenaan dengan Maiz, salah seorang lelaki yang dia mengaku tentang perzinaan, Nabi SAW kata kau gila kot, kau salah. Nabi tolak dia, Nabi halau dia. Tapi lepas Nabi ketika pelaksanaan dibuat untuk rejam dia lari, para sahabat kejar, dan sini dia mati. So Nabi kata kenapa kamu tak bawa datang jumpa aku? Nabi marah. Nabi marah para sahabat, kenapa tak bawa datang jumpa aku? Pasal dia mengaku dengan pengakuan. So dalam pengakuan tadi, kalau dia kata dia tarik balik pun tak terima tajuk. Boleh dibalik. Pasal tersabit kesalahan tadi dengan sabit hukuman tadi dengan pengakuan dia sendiri. Mungkin tak dia depres sangat ke, jadi macam pelakon bunuh diri kan. Mana-mana tak bunuh diri, payah bunuh diri, tak boleh. Dia buat pengakuan benda yang buat jenayah yang tak dibuat. Boleh jadi. Kan? Depression, pelik juga kan. Duit banyak, harta banyak tapi mati. Persaksian tak boleh. Persaksian takkan boleh tarik. Kalau persaksian 4 orang nampak, jatuh. Walaupun macam kes ni dia lari tu, dia lari. Nabi kata kenapa tak orang datang jumpa aku? Nabi kata maksud dia Nabi tak setuju dengan perbuatan para sahabat dah bunuh, tapi oleh kerana perakuan dia dah berjalan, so tak adalah dilaksanakan hudud ke atas siapa kisos kepada siapa yang bunuh. Kerana bunuh salah dipanggil, bunuh tersilap. So nak laksanakan tak boleh. Tapi kalau kata dari segi asasnya, dia dah minta, dia nak tarik balik, dia mula sakit kena baling tadi, dia lari dan kena bawa jumpa mahkamah balik. Apa salah lari kan? Dan sebagainya. Kecuali kalau dia kata orang tadi yang telah tersabit kesalahan dengan saksi, bukan dengan perakuan. Itu ada lain sikit, nanti kena bincangkan. Pasal dia hudud ni tadi kena sabit dengan salah satu dua perkara itu saja. Okey. Dan dikata apa? Dan dikatakan juga pengertian hudud ni adalah uqubatun muqaddaratun syara'an fi maksiatin. Dia adalah hukuman yang tertentu, yang terbatas, kan, kadar dia secara syarak, dari syarak fi maksiatin, dan satu perkara maksiat, satu penderakaan yang kita dibuat oleh manusia tadi, ditentukan kadar dia. Kenapa? Litamna min wuqu'i fi mithliha, supaya disekat, disekat daripada jatuh dalam benda yang seumpamanya, serupa macam dia juga. Au fi misli dzambin alladhi
syuri'a lahul iqab, ataupun pada seperti seumpama dosa yang disyariat untuknya hukuman berkenaan. So jadi bila zina tadi dilaksanakan, so jadi orang awal-awal lagi akan jauhi perbuatan zina itu sendiri. Mana untuk menyekat kerosakan lebih besar, maka pelaksanaan hudud itu akan dijalankan. Faham? Kedua, dalil disyariatkan hudud ini. Dalil masyru'iyatiha, dalil syariatkan hudud ni, pertama, al-aslu fi masyru'iyati al-hudud al-kitab wa sunnah wal ijma'. Asal dalam pensyariatan dalam legit berkenaan dengan pelaksanaan hudud ni adalah kitab, sunnah dan juga ijma'. Okey, kitab, sunnah dan juga ijma'. Kerana sungguhnya dikata telah memperakui kitab dan juga sunnah hukuman-hukuman yang tertentu bagi jenayah-jenayah dan juga maksiat-maksiat yang tertentu. Jenayah dan maksiat tertentu ada datang hukuman-hukuman yang tertentu. Seperti apa? Kazina, seperti zina, wasirqah dan juga pencurian, wasyurbul khamr dan juga minum arak, wa ghairiha dan juga selainnya. Okey? Wa mimma yasayati tafsiluhu fil abwab taliyah, insyaallah, dan daripada perkara-perkara yang akan datang perinciannya pada bab-bab yang berikut, insyaallah. Dengan menyebut dalil-dalilnya sekali, dia kata. Pasal benda tadi macam hukuman tadi Allah Taala yang suruh. Dan actually Nabi ajarkan dan juga para sahabat pun laksanakan. Dan tak ada pada seorang pun para sahabat yang mengatakan tidak wajib sebat, tidak wajib rejam, tidak wajib potong tangan dan sebagainya, tak ada. Semua datang daripada mana kitab, sunnah dan juga ijma'. Baik. Hikmah daripada pensyariatan hudud. Disyariatkan syuriatil hudud, disyariatkan hudud zajran lin nufus, bagi menyekat kepada jiwa-jiwa, jiwa-jiwa manusia yang ada ni, anirtikabil ma'asi, daripada melakukan perkara-perkara maksiat, wa ta'addi ala hurumatillah subhanahu wa ta'ala, dan juga daripada melampau kepada perkara-perkara haram yang Allah Taala haramkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benda tu batasan Allah Taala letakkan, maka tak patut siapa-siapa melangkaunya. Jadi ini actually kalau dikata manusia ni ada hak kan. Mana kita panggil apa? Kita malukan orang, ada nilai dia kan. Malukan orang dekat mahkamah kena saman juta-juta. Kan menang pula tu kan. Okey, dalam tajuk ni Allah Taala punya hak lagi besar. Kalau kita kata mengaitkan raja dah boleh dipenjara dan sebagainya. Kenapa Allah Taala kita kata punya hak kita dilanggar macam tu saja? Ni hak Allah Taala yang tidak boleh kita compromise, Jadi fatahaqqaqu at-tama'ninatu fil mujtama', maka akan terrealisasilah ketenangan dalam masyarakat. Wa syai'ul amn, dan juga akan tersebarlah keamanan baina afradihi, di kalangan individu masyarakat berkenaan. Wa yasul istiqrar, dan juga akan meluas, akan jadi meluas kestabilan, dan juga watibul aish, dan juga akan seronok, menjadi elok kehidupan. Itulah asas pertama. Saya kata pelaksanaan hudud tadi kepada penjenayah. Yang peliknya orang tu kata ish, kenapa nak hukum macam tu? Peliknya kan, yang macam makcik tu kena ragut kan, jatuh mati tak tergantuk, tak ada hak. Kadang-kadang pelik, ada orang disebut dengan hak penjenayah lebih daripada hak apa? Hak orang yang mati, hak orang yang dizalimi. Hak penzalim, dia nak hidup, kesian isteri dia kan. Saya begitulah, saya gelak bila ada orang kata macam tu kan. Saya kata pengedar dadah pun ada juga hak tadi. Kenapa kita hukum gantung? Samalah. Kita nampak benda berkenaan, nampak ringkas, tapi bila dia dibincangkan secara ni, mahkamah letakkan bahawa dadah ni antara benda perosak. Sama yang lain lah. So bila kita kata benda tersebut yang Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. So kalau kita dapati dengan kajian, dadah itu berbahaya, siapa yang ada dadah 200 gram atau lebih, bunuh. Dan orang yang bunuh orang yang curi, orang yang sekian, actually Allah Ta'ala tahu kenapa patut hukuman tadi. Takkan kita lebih pandai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kes ragut tu, dia kena apa? Ragut tu actually, ragut tu menyamai dengan rompak. Intentionally dia die ke tu bukan? Tak, bukan. Actually ragut ni dia punya kedudukan tak sama dengan curi. Saja kena bezakan curi dengan ragut. Curi dengan rompak dengan curi lain. Curi ni biasanya dipanggil dalam keadaan bentuk orang tak sedar, kita tak ada dan sebagainya kan. Dia bawa lari kan tanpa force. Tanpa pertembungan di antara kita dengan pencuri tadi. Itu bukan itu tak sama dengan kita kata orang tu ambil barang dah hilang, itu curi. Adapun yang ini dengan paksaan, tolak dulu, tarik dulu. Contoh macam kalau anda kata dia tarik orang tu dekat atas motor. Saya tengok ada budak perempuan. Ni tapi sini tak naik motor kot. Okay, kalau naik motor tu budak tu dia gantung dia punya beg tangan tu dekat tengkuk dia. Kemudian letak dekat atas bakul. So datang budak naik motor dua orang lelaki,
Tarik benda tu. Dia mula nak lawan. Naik kan. Tengah-tengah raya macam tu. Jatuh tu takkanlah. Ada gimnastik pula. Somersault kan lah. So, confirm cium jalan raya. Serius. Kan, dia tarik last sekali dilepaskan. Nanti dilepaskan. Lepas lah. Ketika tu, yang kes jadi depan mata. Anak saudara saya bawa. Langgar. Dia kawan tu masuk celah kereta. Tak ada dah. Lepas anak saudara saya lah mulut dia. Kata, ini budak perempuan ni kan kena ragut juga ni. Tiba-tiba datang betul ada orang ragut budak perempuan tu. Dia pada mati kita orang. Kawan saya seorang budak dari Terengganu tu datang kata, engkau ni angah mulut cabui, dia kata. Dan itu betul-betul. Kita kata, dia sebenarnya dalam fikir masalah-masalah ni, memang semua manusia ada hak. Tapi manusia tadi menzalimi orang lain ataupun melampau pada hak orang lain, maka di situ datangnya batasan. Menyekat dia. Sekatan dari itu penting. Sebab kenapa banyak orang salah faham bila kita kata pelaksanaan hudud tadi, dia bukan untuk menzalimi orang yang apa? Bukan buat jenayah. Orang buat jenayah aja kita bincangkan. Saya peliknya masyarakat kita, soal hudud ni sekian sebagainya. Tak, sebenarnya orang tu tak nak dihukum oleh agama aja. Siapa yang cakap tu kan? Tak nak dihukum oleh agama. Kalau bukan Islam confirm lah. Dengan tak ada agama dan sebagainya. Tapi nakkan keselamatan, nak suruh polis jaga rumah dia 24 jam. Yang peliknya lah. Polis tak berjaga saya. Apa hal? Polis apa? Makan apa? Dia appoint oleh pakcik punya pakcik awak ke? Kan? Kita kata bukan kerja polis duduk tepi jalan tunggu rumah orang ni. Mana ada masa? Kan? Dia pun ada live juga. Dan jika kalau dia kata kena tekanan banyak, semua berhenti jadi polis. Siapa jadi polis? Tak kerja lain kadang-kadang benda macam ni. So jadi secara asasnya benda tadi, bentuk hukuman tu dah memadai sebenarnya. Sebab kita kata benda ni Allah Ta'ala, Tuhan jadikan kita yang berikan. So tak ada timbul tajuk dari kita untuk menafikan. Sebab kadang-kadang kata ada orang tu kata kami tak setuju, kami tak sekian. Siapa dia? Kan? Dia kata saya Muslim tapi saya tak setuju. Gila apa? Tu dia kata Muslim tapi tak setuju dengan Islam. Pelik tu. Muslim nama maksud dia menyerah, tunduk, patuh kepada arahan Allah Ta'ala. Tapi saya tahu Allah Ta'ala Tuhan, saya tak nak patuh dia. Gila ke? Yang ada banyak perempuan ke lelaki macam tu perangai. Pelik. Tak logik. You actually saying that I'm submit my will to God, kan? Saya Muslim. Tapi mana ada, kan? Boleh dia kata saya ni tapi pula. Okey. Kama anna fiha tathiran lil abdi fid dunya. Sebagaimana di samping daripada itu, sebagaimana dalamnya juga dalam pelaksanaan hudud ni tadi ada penyucian untuk hamba berkenaan di dunia. Hamba tu ada dipersucikan di dunia. Kenapa? Li hadis Ubadah bin Samit marfu'an, kerana hadis Ubadah bin Samit yang marfu' kepada Nabi SAW fil bai'ati. Okey? Fil bai'ati daripada bai'ah yang Nabi SAW ambil pada dia. Wa fihi dalam bai'ah tersebut Nabi kata, "Wa man asaba min dzalika syai'a." Dan barang siapa yang tertimpa daripada perkara maksiat-maksiat tadi, suatu perkara. Pasal di antara bai'ah Nabi suruh jangan berzina, jangan bunuh, jangan sekian kan. Tapi Nabi kata barang siapa yang menimpa daripada perkara tersebut sesuatu, fa'uqiba bihi, maka dihukum dia dengan kesalahan apa yang dia buat tadi, fahuwa kafaratuhu, itulah kafarahnya. Maksudnya hukuman yang dilaksanakan ke atas orang yang buat jenayah tadi, itu adalah kafarah bagi diri dia. Pembersihan dia di dunia. Memang kita kata tak nafikan. Pasal kita kata manusia ni masuk syurga di hari akhirat nanti ada tiga bentuk yang masuk syurga. Satu yang bentuk masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Tak ada hisap, tak ada azab, terus masuk syurga. Elok Nabi sujud saja minta kepada Allah Ta'ala, the first thing yang bila Nabi sebut, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad is'al, mintalah, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau, is'al tu'tah, isfa' tu syafa', berilah syafaat, diberikan syafaat, mintalah akan diberikan. So the first thing Nabi sebut, ya Rabb ummati. So bila Nabi kata umatku, the first one yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, masukkanlah syurga dengan umatmu yang tak ada hisap ke atas mereka, tak ada azab. So dimasukkan. Lepas mereka bergerak, barulah perkiraan amal berjalan. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua adalah kumpulan yang masuk syurga dengan hisap, tanpa azab. Kena hisap lah, lintas titian sirat, kena timbang amal, lintas titian sirat dan sebagainya sampai masuk syurga, kan? Lintas kawasan tu dengan kelajuan kilat, kelajuan kuda yang ni, kelajuan angin, tapi kena hisap lagi, masih kena hisap. Ini kumpulan yang kita lintas titian sirat dengan kelajuan tu, it's actually people yang kena hisap. Timbangan dia kena timbang, timbangan amal dia kena timbang, bukan, tapi tak ada azab. Tapi ada yang masuk syurga selepas dihisap, ada dosa banyak sangat, diazab, lepas tu baru dikeluarkan daripada syurga
setelah habis dosa-dosa dia dibakar. Dia manusia ni akan dibakar kadar dosa masing-masing. Siapa masuk neraka di kalangan ahli tauhid, dibakar dia melalui mengikut kadar dosa dia. Harapan untuk jangan syirik Allah Ta'ala je. Selagi tak syirik, selagi tu dosa banyak mana sekalipun, ikut kadar dosa yang dia ada, dia akan dibersihkan. Tapi kalau dia kata orang dah dihukum di dunia dan dia actually kena hisap, tapi kena azab, dan azab dia jalan lah kat sana. Akan diazab dahulu sebelum dibebaskan di api neraka. Ikut kadar dosa berapa orang lah. Kalau dia pun curi ke, makan benda haram ke, itu kadar lah. Kalau diampunkan Allah Ta'ala pun, kalau dia sempat bertaubat, dan Alhamdulillah. Tak sempat bertaubat, dan tunggu sana. Tunggu sana. Akan dihukum ikut kadar dosa masing-masing. Tak ada siapa yang akan terlepas. Tak ada siapa yang akan terlepas. Semua akan kena. Itu kita kata, masuk kategori tadi. Masuk syurga tanpa hisap, tanpa azab. Masuk syurga dengan hisap, tanpa azab. Masuk syurga lepas hisap, lepas azab. Jadi kita kata, jadi Nabi kata, jadi orang yang tak sempat dihukum di dunia ni, kalau kata Allah tak ampunkan dia akhirat nanti, dia akan dibakar dahulu dengan pembakaran api neraka sebelum dimasukkan dalam syurga. Okey. Wa hadis Khuzaimah bin Thabit marfu'an. Okey. Dan hadis Khuzaimah bin Thabit dan marfu' juga. Jadi angkat Nabi SAW, Nabi sabda, man asaba haddan, barang siapa yang menimpa sebarang had, dia langgar sebarang hudud Allah Ta'ala, fa uqima alaihi dhalikal had, maka ditegakkan, dilaksanakan ke atas dia batasan berkenaan, kena hukuman sebat ke, potong tangan ke dan sebagainya, fahuwa kaffaratu dzambihi, maka ia adalah penebus bagi dosa-dosa dia, adalah kafarah bagi dosa-dosa dia. So di akhirat tak akan ditanya berkenaan perkara tersebut. Faham Tapi dia kata itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang dia buat. Maksudnya automatik. Dia bukannya dia sia-sia, tak sia-sia. Tak sia-sia Memang kita kata kalau dia kata orang tu bertaubat Allah Ta'ala ampunkan pun itu hak Allah Ta'ala. Tapi kalau tak diampunkan, maka kalau kat dunia dia dah kena hukuman, maka akan dilepaskan. Benda lainlah. Yang itu sekali akan dilepaskan. Wa hadhil hudud, dan hudud-hudud ini, batasan-batasan ini, ma'akauniha muhaqqaqatun limaslahatil ibad, dalam keadaan berserta dengan keadaannya merealisasikan bagi maslahah sekalian hamba. Fa innaha adlun kulluha wa insaf, sungguhnya ia adalah keadilan seluruhnya. Kalau siapa nak keadilan, that is the best keadilan. No such keadilan is better than that. Okay, wa insaf, dan juga ia adalah dia adalah benda paling orang kata paling insaf, tidak menzalimi siapa, tidak dizalimi siapa. Bal hiya ghayatul adl, bahkan dia adalah matlamat segala keadilan. Pasal orang yang, contoh macam orang yang nak mencuri, nak dipotong tangan, kita akan bincang nantilah. Contoh, barang yang dicuri nilai dia kena lebih daripada 1/4 dinar atau 3 dirham, yang bersamaan dengan, kalau kita kata zaman sekarang ni, kalau satu dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. So 1/4 dinar bersamaan dengan 1 gram lebih dinar. Yang kita tahu bahawa ia adalah lebih RM130. Pasal sekarang ni kan emas dalam 130, 140 kejap naik turun kan. Kita katalah paling sederhana 130 atau 150 segram emas. So jadi benda tadi memainkan peranan. Kita kata nak mencuri barang macam tu saja boleh potong tangan, faham tak? Ni kalau dia kata saya curi apple, coklat 20 sen, tak kena potong tangan. Sebab saya kata siapa-siapa nak try saman boleh. Walt Disney kan, potong tangan kes curi apple, ataupun Hollywood buat filem Robin Hood. Orang tu curi apple sebiji nak potong tangan. Saman. Boleh saman, menang. Boleh saman dan menang. Saya tak ada duit, kalau siapa duit pergi lah saman. Saya pasal benda tu adalah misconception. Berniat buruk untuk memburukkan agama Islam. Memburukkan pasal tak ada dalam Islam curi sebiji apple boleh potong tangan. No such thing. Nak potong tangan syarat. Dan kedua, syarat barang yang dicuri tadi mestilah tersimpan, bukan terdedah. Letak kat tingkap, hilang orang curi, tak boleh potong tangan. Akan dihukum. Tapi takkan potong tangan. Salah dia, tapi pencuri itu tetap kena. Ataupun dia pakai dacing, dia pakai tali joran ke. Ini dibincang. Para ulama bincangkan dalam kitab fiqh, bincangkan. Kalau orang tu mencuri barang tu dalam bilik sana, dia tak pergi, dia tak pecahkan pintu, dia pakai joran je, tarik keluar. Adakah kena potong tangan? Cuba tidak. Dia mesti pecahkan. Kalau pintu kena kopak, kena buka, dia buka, dan dia start buka je dan berjalan. Dia tak boleh benda terdedah. Kita letak kasut kat luar masjid, kasut mahal gila kan, RM400, orang curi, tak boleh potong tangan. Kalau jumpa saya pun tak potong tangan.
Pukul pun tak boleh, tak boleh pukul. Seriously. Jangan pukul. Geram mana pun jangan pukul. Kena sabar gila tak? Kan? Tapi kita kata benda jangan pukul. Pasal hukuman tu kan macam tu. Jadi secara asasnya tak boleh. Okay. Dan kemudian orang yang mencuri tadi bukan kerana lapar. Bukan kerana lapar. Kalau dia curi kerana lapar, dia tak boleh potong tangan dia. Makanya macam disebut oleh sebahagian menteri-menteri sebut kata Omar pun tak pernah ada pernah tidak laksanakan hudud dan sebagainya. Ketika zaman tersebut berlaku kebuluran. Ya. Zaman sekarang ni semua dah kebuncit, makan banyak dan sebagainya kan. Apa benda tunggu lagi kan. Manakala orang tu mencuri, dia jahat. Seriously. Kalau dia mencuri, dia jahat. Dia bukan macam orang yang datang ragut kan depan kata ada orang datang ragut. Ini dia jaga sikit. Siapa bawa tabek tangan tu Dekat sini. Dia ada 2 kali dia ni. So jadi jaga Yelah kalau hero ada, hero tahan lah. Tapi hero tak ada. Okey, jadi hero tak ada, kena ni sikit. Jaga-jaga bab ni. Jangan, yelah nak bercantik. Saya tahu perempuan ni masalah sikit bab beg ni. Dia seronok kalau beg cantik kan. Kalau beg cantik, cantiknya beg kan. Perempuan ada masalah tu. Lelaki tak kisah beg apa. So jadi kalau perempuan bab benda ni jaga sikit. Suka bawa beg tangan kan dan sebagainya, biar praktikal sikit lah. Bawa benda praktikal. Kalau bawa backpack lagi baik. Tactical sling bag kan. Dan jangan bawa duit banyak sangat. Kecuali nak belanja kita orang makan. Kalau belanja orang yang makan, dia bawa duit banyak. Kalau tak, jangan. Tak, actually pasal bahaya. Pasal actually the first one cedera tau akak tu. Dia tak lepas beg dia. Yang Kak Zah pergi depan, jerit dekat depan kereta. Dia pakai kereta? Pakai kereta, 4 orang ke 3 orang. Tapi tukang tarik tu seorang. Tapi kakak tak lepas. Dia pegang beg tu sampai berserik-serik kat jalan raya. Dia first one. Yang tadi, yang bukan tadi lah, dalam minggu lepas. Jadi kes dia actually depan ni, depan juga. So dia jaga ni kata, saya kata ulang sekali. Hero tak ada, nak macam mana kan? Kalau hero ada, kita bincang lain. Kan? Jadi benda tadi kadang-kadang kita buat benda berkenaan tak ada apa jadi tanpa kita ni. Dalam bentuk tadi kan, di mana kita sekarang ni ada sistem makanan dan sebagainya untuk orang tu. Lepas tu ada apa? Ada BRIM pula dan sebagainya kan. Lagilah tak layak untuk mencuri. Lagi tak layak untuk curi. Kalau curi tadi maksud dia memang orang tu jahat gila. Dan kalau kena tangkap dia memang jahat. Itu beza dia tu, kita kata ada beza. So dalam Islam kita kata macam kita dan Islam ni kita bincang tu sistem kafalah. Siapa tanggung siapa. Ingat tak? Lepas dilaksanakan hukum itu, barulah tajuk ini akan dijalankan. Siapa tanggung siapa? Siapa tanggung siapa? Dia ni siapa? Dia ni abang dia. Dia miskin, abang dia kaya. Dan mahkamah keluar arahan. Akan keluar ke arahan. Benar, dia ni tak kaya ke, sepupu dia kaya. Mahkamah akan keluar ke arahan supaya tanggung bulanan sekian-sekian banyak pada orang ni. Jangan sampai dia mencuri dan sebagainya. So actually tajuk tu timbul Selepas barang tadi jumlah dia sekian. Selepas barang tadi tak tersimpan dengan betul. Selepas orang tu bukan mencuri kerana lapar. Selepas dilaksanakan berkenaan dengan apa? Tanggung siapa. Kafalah dan Islam ni dilaksanakan. Curi juga. Dia masalah lah. Dia curi juga, maksud dia masalah. Itu dia kata. Dia ada sakit jiwa. Hobi lah. Hobi. Kan dia bukan curi kerana lapar, curi kerana hobi. Dengan sebab itu kita kata bila dilaksanakan hukum tadi layak. Dia ada satu jenis penyakit ni. Ni perempuan memang kaya raya, memang very rich, filthy rich. Tapi dia setiap kali dia akan pergi, dia akan curi sesuatu. Tapi bila dia dah kena tangkap kan, suami dia pun tak tahu dalam satu bilik tu penuh dengan barang curi. Ya ke? Kat Amerika tu. La ilaha illallah syarikalah. Tapi dia rupanya dia ada satu jenis penyakit. Dia penyakit. Tak ambil. Dia rasa tangan dia macam gitu kan. Tak, actually sebenarnya itu masalah sebenarnya kan. Tak, actually bahkan bila potong tangan tu, benda tu yang menyebabkan otak kali depan dan tangan dia akan berhenti. Takkan dia curi pula. Ada yang tajuk yang apa, siapa gatal mulut, tak belajar Islam. Cakap kalau potong tangan kanan, potong tangan kiri. Tak potong kiri. Lepas tu tak curi dengan mulut, potong mulut. Aku kan masalah juga yang tak belajar agama ni. Tapi saya dengar kata yang cakap ni ustaz ke ustazah je. Actually serius. Tapi actually benda ni yang kita kata gatal. Kau tak belajar duduk diam. Nak sebut nama tak boleh. Nanti kita nak tengok video. Nanti tengok video. Nanti kita tengok video. Tapi video boleh. Video tak ada masalah. Nama tak sebut. Okey. Pasal ayat tadi salah. Pasal bila laksanakan tadi, first thing first, kena faham. Pelaksanaan hudud ni tadi, dia akan membantu, dia dapat bantuan Allah. So ketenangan, keamanan. Orang nak buat jahat, dia actually dia perlukan kepada dorongan. Mana orang buat jahat dia tiba macam jom buat jahat. Tak. Dia tengok masa, tempat, suasana, keadaan dan sebagainya. Allah Ta'ala boleh jadikan orang tu tak ada peluang nak mencuri pun sebenarnya. Nak curi dia
ada polis lintas. Nak jalan je sampai dia akan berhenti. Faham tak? Wah, kau kat kawasan tu polis ramai. Cerita akan macam tu. So asbab tadi Allah Ta'ala akan bantu. Kita je salah faham. Kita ingat bila kita buat benda berkenaan tanpa kita panggil apa, tanpa kecukupan, kelengkapan dan sebagainya, zaman kita sekarang ni kita akan tidak berjaya. Tak, kita akan gagal bila Allah Ta'ala tak bantu kita. Itu sebab kenapa bila setiap orang yang nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala ataupun nak beramal dengan Islam tadi, dia kena faham bahawa dia dibantu oleh Allah kalau sekiranya dia membantu agama Allah Ta'ala. Sebab kenapa kita kata dalam tajuk tadi, negara-negara yang bukan kalau Saudi Arabia tu kaya, rakyat dia actually mewah sangat kan. Kita kata memang mewah. Kalau kata Encik Yaman kan, walaupun rakyat dia tadi miskin, tapi Allah tak jadikan dia takut nak buat benda tu. Gaduh bab tanah, sebab tanah dia ada kerajaan bagi pada orang lain. Dia gaduh sebab tanah, yes. Tapi untuk ambil tanah orang tanpa sebab, tak ada. Pergi bawa pistol tu, beri duit awak. Tak ada. Tu ada lain sikit lah. Baru ni, tapi baru ni saya dengar ada cerita yang Syiah ni buat kerja macam tu. Dia Syiah ni tak ada takwa lah pasal bila kerajaan tu hilang dan pelaksanaan hudud tidak berjalan, dia timbullah tajuk ni. Baik. Jadi kita kata ia adalah sehabis-habis keadilan. Tak ada lebih adil berbanding ada hukuman Allah SWT. Okey, keempat wajib dilaksanakan wujubu iqamatil hududi wa tahrimu syafaati fiha. Wajib dilaksanakan hudud dan juga diharamkan pemberian syafaat padanya. Bagi syafaat panggil media perantara untuk meringankan hukuman, tak boleh, haram. Okey. Tajibu iqamatul hududi bainan nasi man'an lil ma'asi wa rada'an lil usah. Dia kata wajib dilaksanakan hudud di tengah-tengah manusia ni sebagai man'an lil ma'asi, bagi menyekat perkara-perkara maksiat, wa rada'an, dan juga orang kata menghalang terhadap pelaku-pelaku maksiat. Maksiat itu kita sekat dan pelaku maksiat pun kita halang. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok dalam sabda Rasulullah sallallahu muraghiban fi iqamatil hudud, menggalakkan, menggesa dalam pelaksanaan hudud. Nabi kata iqamatul hududin min hududillah khairun mimma tari arba'ina lailatin fi biladillahi azza wa jalla. Pelaksanaan satu had daripada had-had Allah Ta'ala lebih baik daripada hujan 40 malam di sebuah negeri Allah Ta'ala. Mana pelaksanaan sekali tu, dia punya keberkatan itu lebih banyak daripada turunnya hujan pada sebuah negeri. Hujan turun itu adalah keberkatan, barakah, rahmat. Tapi rahmat Allah Ta'ala akan mengiringi pelaksanaan hudud tadi lebih besar berbanding dengan turunnya hujan 40 hari. Itu yang Nabi SAW sebut. Dan wa tuhramu syafa'atu fil hududi, dan diharamkan pemberian syafaat pada hudud li isqatiha, bagi pengguguran hudud itu, wa adami iqamatiha, dan juga ketiadaan pelaksanaan hudud tersebut. Tak dibenarkan, haram. Idza balaghatil imam, bila sampai kepada imam, mana pemerintah, wa sabatat indahu, dan sabit jenayah tadi di sisi dia. Kama yuhramu ala itu je keadaannya. Kama yuhramu ala waliul amr qabuli syafaati fi dzalika. Sebagaimana juga diharamkan ke atas waliul amr. Mana orang yang menguruskan urusan ni untuk menerima syafaat pada baginda berkenaan. Pun sama juga. Pemerintah bila sampai dia kena berhenti dan tak boleh terima. Orang yang tak boleh terima benda berkenaan selepas mana dah sampai kepada pemerintah. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hallat syafa'atuhu man hallat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallahi fi amrihi. Okey, bagi siapa yang terlaksana syafaat dia, pertolongan dia pada untuk disekat satu had daripada had Allah Taala, mana dia menjadi penghalang bagi pelaksanaan had Allah Taala, faqad dadallah, maka sebenarnya telah bertentangan Allah Taala fi amrihi, pada urusan dia. Dia lawan Allah Taala dan urusan Allah dan perintah Allah Taala. Jadi bukan ni Allah Taala kata sebut, tapi dia kata tapi saya nak maafkan. You actually challenging Allah. Dahsyat. Sebab kita kata benda ni bukan benda kecil, benda besar. Dan memang pelaksanaan dia adalah apabila ada kerajaan sahaja. Bukan dilaksanakan oleh orang-orang yang taklim kan. Sebab belajar hudud ni kita sebat pegang rotan satu. Sebat orang ni, sebat orang tu. Kenapa tu yayasan taklim menyebat orang yang berzina? Kan? Mana boleh? Okey. Wali raddihi, dan juga kena ada apa? Penolakan baginda SAW syafa'ata Usamah bin Zaidin. Dan juga penolakan ini kita baca tajuk ni haram
kerana penolakan Rasulullah SAW terhadap syafaat yang diberikan oleh Usam bin Zaid fil makhzumiyah, pada wanita makhzum allati saraqat, yang mencuri. Wa ghadabahu ala dhalika, dan baginda marah kepada dia di atas perkara tersebut. Hatta qala, sehingga baginda bersabda, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammadin, bahawa lau anta Fatimah binti Muhammadin, bibnata Muhammadin, ketika Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, saraqat, mencuri, laqata Muhammadun yadaha, pasti akan memotong Muhammad tangan dia. Tak, Muhammad sendiri akan potong tangan anak dia. Ini yang Rasulullah SAW marah sangat. Ini kita kata benda takkan boleh berlaku. Jadi dengan sebab itu kita kata tajuk ini yang saya nampak antara perkara yang timbul sebenarnya. Pasal di sisi sultan-sultan boleh mengampunkan. Jadi pasal tu kenapa timbul tajuk, kenapa yang panel hudud dulu datang, dia tanya, antara perkara dia tanya bab ni. Boleh tak diberikan ada tak pengampunan? Kan mahkamah rayuan ada kan? Rayuan untuk ulang bicara, bukan untuk batalkan. Sampai agung kalau yang dibunuh. Hubung mahkamah agung tak boleh. Mana agung pun masa yang pusing sekalipun, masa yang besar sekalipun agung dalam satu negara, raja takkan boleh memaafkan. Pasal ini hak Allah Ta'ala, batasan dia. Yang dia kata potong-potonglah. Cuma kita kata Nabi sendiri, Nabi orang paling lembut, boleh maaf dan maafkan. Orang kita kata, kan kita Nabi SAW Fatul Makkah, depan dia adalah orang yang pernah pijak ni, bunuh sahabat dia dan sebagainya. Ketika tu kan dia tanya, dia kata, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, apa kamu rasa aku buat pada kamu? Ini soalan dia tanya. Kan kedua orang kata, akhun karim ibnu akhin karim khair. Dia kata, kau ni saudara baik, anak saudara baik, kau buat baik pada kami. Tapi dia kata, idhabu fa antum mutlaqa, pergi, kamu semua dibebaskan. Nabi boleh hukum setiap orang yang zalimi dia dulu. Orang yang lawan dia, cerca dia, kata dia gila, kata dia sekian, semua ada dalam tu. Everybody dalam tu. Tapi Nabi maafkan. Jadi pasal apa? Itu hak dia untuk dalam perkara ni. Tapi bab kenaan dengan hudud, Nabi tak boleh bagi. Kalau boleh bagi, Nabi bagi. Tapi pasal tak boleh bagi, jadi itu kita kata benda ni bukan hanya kerana hak kita. Ini hak Allah. Tu kita kata dalam konteks undang-undang sivil, jenayah yang dibuat oleh seseorang itu adalah jenayah pada masyarakat. Maksud dia bila itu, sebab kenapa macam di US dipakai trial by jury. Kan juri itu diambil daripada masyarakat awam kan. Bukan perompak, pembina, guru, kan cikgu sekolah, perompak dekat situ kan. Ada juga kan. Okay. Student pun ada. Tapi actually benda tu, sentimen tu akan main peranan. Kan kena pula hujah lawyer kan. Pula sikit tu yang jadi kes orang kat sana pelik. Pencuri masuk rumah orang, jatuh, cedera, saman orang yang dia nak curi, menang. Gila betul. Kan? Ni US punya, ni undang-undang pelik masyarakat barat. Pencuri masuk rumah orang, mana the owner of the house, dia tak sediakan environment yang elok. Gila betul lah kalau ceritalah. Sesat sungguh. Tak tahu sesat. Saya tak nampak lebih sesat dari ni. Dan orang boleh macam orang buat filem kisah tu, kisah betul. Sama ada filem dia buat, memang kisah betul. Saman balik. Gila betul lah. Dan menang pula. Pasal cerita macam ni. Kes dia, saya tahu, bagi mereka, orang-orang undang-undang common law atau civil ni, setiap siapa buat jenayah, dia buat jenayah kepada masyarakat. Masyarakat. So, hak masyarakat untuk hukum dia. So, masyarakat tu kenapa dia orang gunakan perbicaraan tadi dan sebagainya, hakim akan letakkan hukuman berdasarkan pada tajuk tadi. Sedangkan dalam Islam, bila jenayah itu dibuat, dia ada dua. Satu hak manusia, satu lagi hak Allah Ta'ala. Perbicaraan akan dibuat dua-dua sekali. Tapi yang hak manusia tadi, contoh macam bab darah, okay? Bab berkenaan dengan contoh macam kita panggil kecederaan dan sebagainya, diberikan kepada orang berkenaan hak untuk maafkan. Ada dia. Kita bincang tu kan, kisos dan sebagainya, cedera, nampak tulang, tak nampak tulang, patah tulang dan sebagainya, dibincangkan. So ada bayaran dia ikut kadar tertentu. Pasal jenayah itu kepada individu. Dan orang, pasal paling rugi dalam keputusan tersebut adalah individu tadi. Okey. Bila berkenaan dengan tajuk jenayah, contoh macam kepada harta, seperti rompakan atau pencurian atau jenayah pada maruah, actually dignity bagi semua masyarakat kalau sekiranya anak-anak dia, masyarakat tersebut, anak dia semua bersih daripada zina. It's actually satu kemuliaan. Wah, kata mulianya masyarakat ni, tak ada pun zina. Seriously, adalah benda yang bagus. Maka semua anak dia adalah bersih, suci daripada perkataan keji. So itu dignity. Itu sebab kita maruah bangsa. Takkanlah anak kita bogel dengan dia orang sebagainya. Tapi ni masalah tak fikir kan. Jadi
bagi masyarakat barat, dia anggap benda tadi bukan jenayah. Sebab kenapa tak ada hukuman? Atau dia kata benda tadi, kita kata prostitution, kalau dia kata benda tanpa lesen, ada lesen tak apa. Actually, itu masalah dia. Pasal kita tak ada, dalam Islam itu jenayah. Pasal dia merosakkan keturunan, merosakkan bangsa, merosakkan maruah. So sebab itu hukuman dia tadi, walaupun kita kata nampak yang termudarat dalam masyarakat, tapi Allah Ta'ala kata itu hak aku. Dan dengan sebab itu kita dilaksanakan hukuman tadi, nak potong ke tidak dan sebagainya, pencurian dan sebagainya, ataupun orang berzina atau minum arak, nak menghukum dia tu, hukuman tu Allah Ta'ala yang suruh buat. Biar kita rasa nak maaf sekalipun, takkan boleh maafkan, kerana ini hak Allah. Adapun golongan masyarakat barat ni, ada benda dia kira hak masyarakat, hak individu. Tapi banyak hak masyarakat lah, banyak tak ada orang, kecuali kalau kata orang tu buat saman sendiri. Dalam undang-undang yang tubuh tak ada. Undang-undang dalam masalah kehidupan harian, ya, mungkin manusia tadi boleh saman syarikat kerana makanan dia apa kan, ditulis itu vegetarian, tapi tu ada rasa daging, saman, menang. Actually benda tu peribadi, tapi tak ada dalam undang-undang tubuh. Ini kita panggil undang-undang tubuh negara. Ataupun dalam undang-undang kanun jenayah dan sebagainya, sepatutnya ada dinyatakan benda tadi. Pasal ini hak Allah Ta'ala, bukan hak manusia. Kita nak maaf pun tak bukan boleh. Okey. Wa amal afu anil hududi, adapun memaafkan sebelum berkenaan dengan satu had, qabla an yablughal imam fajaizun, sebelum sampai pada pemerintah maka ia dibolehkan. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi suriqa ridauhu, kerana sabda baginda sallallahu kepada seorang yang dicuri kain selempang dia, fa arada an ya'fu anis sariqi, lalu dia nak maafkan pencuri berkenaan. Dia maafkan dah. Dia cerita bila Nabi kata potong, ketika tu dia kata, ya Rasulullah, tak payahlah potong, aku maafkan dia. Tu dia kata, Rasulullah tu potong, ya Rasulullah, aku hadiahkan dia kain tu, aku hadiahkan, ambil. Rasul kata, Rasul kata potong. Lepas tu akhirnya Rasul kata, fahalla qabla an ta'tiyani bihi, maka kenapakah tidak sebelum kau bawa dia datang jumpa aku? Kalau kau nak maafkan sebelum dia bawa jumpa aku. Dia pun mungkin dia tak sangka yang pasal selendang aja kena potong tangan. Tak, bukan, ini pasal nilai tu, nilai selendang tadi. Tajuk asal sampai pada pemerintah, ada orang tadi nak mencuri pun nak potong tangan. Itulah tadi cerita dia, kadar barang tadi, cara ambil, lapar ke tidak. There's a question, lapar ke tidak. Is it because just benda tu cantik kau nak ambil? Lapar ke tidak? Kalau lapar, takkan akan berlaku. Takkan berlaku. Belum tu mencuri, akan dipotong tangan walaupun dia lapar. Tak ada, takkan dibuat dalam Islam. Itu bukan hukum Islam. Bukan kita benda tersebut Rasulullah SAW takkan laksanakan. Rasulullah lebih lembut. Umar boleh tinggalkan hukum tadi kerana kebuluran berlaku. Rasulullah lagi lembut daripada Umar. Dia lebih penyayang daripada Umar. Dia lebih teliti daripada Umar. Kalau Umar buat pada zaman dia, Rasulullah lagi teliti daripada itu sebenarnya. Jadi bila Rasulullah potong itu maksud dia memang betul orang tu layak untuk dipotong. Macam kes tadi lah, mencuri kerana hobi. Mencuri kerana hobi, bukan apa. Mencuri kerana hobi. Fatwa apa masalah juga. Ni ada ustaz bagi fatwa pelik. Dia kata orang kafir di Malaysia ni kafir harbi, so boleh curi harta. Ini adalah masalah dia sebenarnya. Serius. Budak-budak pergi masuk pasar raya curi kan, dia kata tak apa. Ni pasar raya Hong Leong ni boleh curi. Dia curi sebab kata-kata daripada guru-guru yang mengatakan dia orang ni, orang Islam ni tadi, orang kafir tadi kafir harbi. Dengan kerakyatan harbi apa? Mana dia? Orang Cina ambil curi ambil Tak boleh. Kami dulu ingat kat sekolah dulu ada budak-budak buat kerja sini. Curi mangga Krishna, kemudian curi ayam ke Krishna. Krishna ni ada kedai runcit dekat depan sekolah, kat Bangka Datuk tu kan, dekat Batu 20 tu. Budak ambil. Adalah juga yang terlibat kutip mangga. Kan, kutip mangga tengah malam. Gila. Ya, serius. Pasal apa kafir? Tak boleh sebenarnya. Haram. Yang budak-budak ni sembelih baca bismillah, curi, haram. Curi ayam kawan tu. Kawan tu pun mengadu dengan ustaz. Kata ayam dia hilang kena curi, dia kata. Tengah-tengah malam, tak masalah, budak tu pandai gila. Pergi senyap-senyap kan. Tangkap, ayam tak bunyi, straight. Tak bunyi langsung ayam Krishna tu. Habis tangkap dia, penyu cekak. Dia tu masalah dia lah. Okey. Kelima, man yuqimul haddu wa makanu iqamatihi. Siapakah yang melaksanakan had? Siapa kena buat benda ni? Dan tempat pelaksanaan hudud ini. Alladhi yuqimul haddu huwal imam au naibuhu. Yang melaksanakan had adalah pemerintah ataupun wakil dia, naib dia, orang yang menggantikannya. Faqad kana Nabi SAW yuqimul hudud fi hayatihi. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu melaksanakan hudud pada apa? Pada kehidupan baginda. Thumma khulafa'uhu min ba'di. Khulafa baginda selepas dari itu. Para sahabat sendiri tak buat kerja yang tu.
Tak ada macam Umar dengar, Umar, ada orang berzina, jom kita pukul. Tak ada. Tak, Rasulullah yang akan buat. Sebab kita kata apa, Rasulullah, Umar ketika zaman Rasulullah hidup, dia jadi pedang yang tersarung. Takkan boleh. Jadi keluar tanya Rasulullah, boleh tak? Boleh tak? Baru dia buat. Dia takkan buat benda tu suka hati. Walaupun dia orang paling apa? Paling cemburu terhadap orang yang buat maksiat dan sebagainya. Paling garang, paling sekian. Tapi takkan bergerak jari dia kecuali dengan apa? Arahan Rasulullah SAW. Itu beza. Kita ada semangat. Tapi kena ada kerajaan. Kena ada pemerintah yang melaksanakan. Okay? Bukannya datangkan diri kita. So jadi dalam tajuk ni, bila orang bincang berkenaan hudud, yang kena buat benda adalah kerajaan, bukan kita. Kita nasihatkan buatlah. Kalau tak takut dengan perintah hukuman Allah Ta'ala, dia buat. Tak buat, Allah Ta'ala akan tanya akhirat nanti. Kami tak akan ditanya pasal kami ni rakyat. Kita ni rakyat. Tapi mengingatkan mereka bahawa benda tu wajib dibuat. Kita buat. Cakap. Ini adalah wajib. Tapi tak laksanakan. Jawab sendiri Allah Ta'ala nanti. Pasal yang melaksanakan bukan rakyat. Adalah kerajaan. Bukannya rakyat. Waqad wakalan Nabi SAW man yuqimul haddu niyabatan anhu. Dan sesungguhnya telah apa? Telah mewakilkan Nabi SAW orang yang melaksanakan had sebagai ganti bagi diri baginda. Faqala, lalu baginda bersabda, "Ughdu ya Unais ila imrati hadha." Pergilah wahai Unais kepada isteri orang ni. Isteri ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, nanti kita baca hadis tu. Dia mengadu Rasulullah, dia kata isteri dia berzina. Lepas tu kemudian pergi jumpa. Jadi Nabi tak pergi. Nabi dia mengadu Nabi pun hantar Unais. Nabi kata dengan dia, "Wahai Unais, pergi pada isteri orang ni. Fa ini tarafat farjumha." Kalau dia iktiraf, mengaku dia buat, maka rejamlah dia. So arahan Nabi kepada Unais, so pergi tengok. So Nabi tak pergi sini, tak panggil dia, pergi tanya, ya ke tidak. Okey. Wajib dzalika 'alal imam, dan wajib perkara berkenaan ke atas imam, dhimnan lil adalati. Okey, bagi menjamin jaminan untuk keadilan, wa man'an, dan bagi penyekatan terhadap haif dan juga zulm, kelampauan dan juga kezaliman. Jadi tak ada siapa boleh buat benda kecuali pemerintah sahaja. Wa yuqamul haddu fi ayyi makanin ghairil masjidi, dan dilaksanakan had ni, hudud ni pada mana-mana tempat selain daripada masjid, padang ke apa ke dan sebagainya. Faqad naha, kerana sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang Nabi SAW an yustaqadu fil masjidi. An yustaqadu, mana Nabi telah melarang daripada orang membalas kisah dalam masjid. Wa antun syada fihi al-ash'ar, dan jangan dibacakan dalam syair-syair. Ni orang-orang kita buat benda yang nyanyi qasidah tu confirm kata salah. Nabi larang. Okey? Wa antuqama fihi al-hudud, dan juga daripada dilaksanakan dalamnya hudud. Tak boleh juga. Okey? Wa fi dzalika, dan itu dalam perkara berkenaan siyanatan lil masjidi, bagi menjaga bagi masjid, penjagaan bagi masjid, an talawuthi wa nahwihi, daripada pencemaran, kotoran dan juga sebagainya. Pasal kan berhepar darah kat situ, siapa lah nak ngelap? Kan kena masjid tadi kan. Jenuh juga tu, kan. Okey. Wajah fi ba'd riwayat, dan telah datang dalam sebahagian riwayat fi qissati rajmi Ma'iz, dalam kisah perejaman Ma'iz, itu sahabat Nabi yang mengaku dia berzina. Dan kita fa akhrij ila al-harrati farjumha, mana bawa dia keluar, keluarkan dia ke harrah, tempat luar daripada ni, luar daripada kawasan kediaman, farujima fa ukhrija ila al-harrati fa ukhrija, dia dibawa keluar ke harrati dan farujima, lalu dia direjam di luar daripada kawasan perumahan pun. Kalau rumah, tapi rumah orang masalah juga. Kalau orang tu tengah malam itu orang kita bunuh sebelah rumah dia. So jadi konsep dia tu. Jadi benda ni sebab bila kita kata tentang hudud ini wajib kata kerajaan. Kita sampaikan, kita bagi tahu. Kita bukan kerajaan dan kerajaan buat. Bukan kerja kita. Jadi, tapi menyampaikan, ya. Tahu hukum, ya, mesti belajar sebelum ni. Macam orang nak kahwin kan. Bukan tunggu kahwin dulu belajar. Kan baru nak belajar hukum. Kita pun nikah lepas dah kahwin 30 tahun. Banyak hak langgar. Macam tu. Macam tu juga masalah apa hudud ini. Sebelum pelaksanaan, belajar dulu. So that kita tahu mana laksanakan, apa patut kita buat. Jelas? Lapang dada sikit lah. Jelas So jadi tu kita terpaksa baca buku ni. Kalau baca buku Mata Takrib tadi, dia tanpa ringkas sangat. Terus masuk kepada kitabul hudud berkenaan dengan orang penzina. Nanti kita masuk dah. Sama juga kita tentang orang zina lah. Tapi apa yang ni kita mulakan dahulu dengan mukaddimah. So faham siapa yang buat dan sebagainya, kadar dia dan sebagainya, semua Allah Ta'ala tentukan. Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.